Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Semoga dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini mudah difahami, mudah diingati dalam fikiran anak-anak. Dan apa yang kita bincangkan ini memberi manfaat dan boleh membantu sahabat-sahabat kita yang lain, rakan-rakan kita yang lain. Okey, so kita teruskan hari ini sikit saja sebenarnya. Cikgu faham waktu kelas kita awal pagi kan. Faham sangatlah nak buka Google Meet ni. Okey, kita akan teruskan hari ini untuk topik pelengkap kesatuan set. Okey, ingat lagi tak apa itu pelengkap? Okey, macam mana simbol pelengkap? Ingat tak lagi? Dia mesti ada simbol ke apa pelengkap ni? Dia ada simbol koma di atas kan? Hak ni this one. Ni contoh dia. Ni. H gabung dengan K pelengkap. So this is pelengkap Okey, ini cikgu gunakan soalan yang sama sebab sebenarnya nak bantu awak untuk menyelesaikan soalan modul nanti. Ada 2 muka surat tugasan awak hari ini perlu diselesaikan. Okey, kita lihat balik tentang kesatuan set. Okey, kemudian kita nak kaitkan dengan pelengkap hari ini. Okey. So sekarang ni contoh soalan A. Okey. Nombor 1 di sini set semesta adalah X di mana X lebih besar atau sama daripada 1, kecil atau sama daripada 10 dan X adalah integer. Okey, sini saya senaraikan dah sebab kita dah bincang sebelum ni. Okey, iaitu set semesta kita adalah daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey. Apa dia set H? H ialah gandaan 3. Gandaan 3 kita merujuk pada set semesta ni. Okey, pada set semesta ni mana gandaan 3 iaitu 3, 6 dan 9. Okey, kemudian K ialah nombor perdana. Kita rujuk pada set semesta ni manakah yang nombor perdana? So 2, 3, 5 dan 7. Okey, jadi H kesatuan K adalah kita gabung kedua-dua H dan K dengan syarat unsur yang sama, iaitu di sini unsur yang sama adalah 3, kita cuma tulis sekali sahaja. Okey, jadi H kesatuan K adalah 2, 3, 5, 6 dan 7. Okey, berapakah bilangan unsur H kesatuan K? So ada berapa di sini? Kira je lah. So ada 5. Okey, ada 5. Okey, selesai. Okey. Seterusnya kita nak menjawab soalan apa yang nak kita bincangkan pada hari ini iaitu berkaitan dengan pelengkap. Pelengkap bagi kesatuan set maksudnya kita rujuk pada H kesatuan K tetapi selain daripada H kesatuan K. Kita nak rujuk kat mana? Kita akan rujuk pada set semesta. Okey, jadi kita bulatkan di sini nilai yang dah ada H digabungkan dengan K. H kesatuan K ni iaitu 2. Okey, 2, 3. Ni semua yang kita tak usah tulis dah lah. 2, 3, 5. Okey, 5, 6 dan 7. Okey, ni semua yang kita tak usah tulis dah sebab dia prime. Okey, jadi kat sini 1 yang tinggal okey, kita senaraikan yang tinggal adalah daripada set semesta tu ialah 1, 4, 8, 9 dan 10. Okey, bermakna H kesatuan K prime maksudnya selain daripada unsur-unsur H yang digabungkan dengan K tadi. Tetapi dia ada dalam set semesta. Okey, jadi ada berapa semua? Ada bilangan dia H kesatuan K pelengkap, bilangannya ada 5. Okey, jelas tak tu? Boleh? Respon sikit? Boleh. Boleh. Okey, good. Senang saja Okey, next. Kita tengok soalan yang kedua. Okey, juga contoh yang sama. Okey, kita bincangkan dah sebelum ni. Okey.
Alright, soalan yang nombor 2. Okey, dia bagi set semester, dia kata lebih besar or sama 8, lebih kecil or sama 18. Okey, kita senaraikan dulu 8, 9 sampai 18. Okey, beres. Okey, P ialah nombor ganjil. Okey, P nombor ganjil maksudnya kita ambil daripada set semester ni yang nombor ganjil iaitu 9, 10, 13, 15, 17. Settle. Okey, Q ialah nombor 2 digit. So nombor 2 digit kat sini bermula dari 10. Okey, you pun senarai. Okey, bila you nak senaraikan P digabungkan dengan Q. Okey, ni kita dapat kan? Okey, P digabungkan dengan Q, you just combine these two. Tetapi dengan syarat yang sama kita tulis sekali saja. Contoh 11 ada 2 kali. 13 and then 15 dan 17. Okay, so now kita senaraikan one by one. Okay, kita buat ascending order dah, daripada kecil ke besar. Senang nak sebut, senang nak ingat, takut tercicir mana-mana, senang nak detect kan. Okay, 9, lepas 9, 10. Okay, then 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18. Okey. Alright, so berapakah bilangan P kesatuan Q? Okey, kira je lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So semua bilangan ni ada 10. Okey, the next soalan ialah dia kata apakah dia pula P kesatuan Q prime? Okey, P kesatuan Q prime maksudnya kita kena rujuk pada set semester. Okey, rujuk pada set semester. Okey, rujuk pada set semester kita tak sedah 9. Potong 9, potong 10, ni semua ni tak sedah kan? 11, 12, 13, okey, 14, 15, 16, 17 dan 18. Bermakna P kesatuan Q prime hanyalah berapa unsur dia yang tinggal? 8 sahaja. Okey, so berapakah bilangan unsur P kesatuan Q prime? So bilangannya ialah 1. Okey, so itu saja Okey, so selesai untuk bahagian A iaitu daripada senarai unsur. Okey, next kita nak lorekkan pada, kita nak ambil unsur, nak senaraikan unsur yang diletakkan dalam gambar rajah Venn pula. Tadi dia letak dalam bentuk set notation Okey, senaraikan unsur bagi yang berikut. Okey, soalan yang pertama, A kesatuan B tapi prime. Macam mana nak cari? Okey, bila diletak petak macam ni, maksudnya kat luar ni adalah set semester. Okey, keseluruhan ni adalah set semester. Dalam set semester ni ada set A, ada set B. Okey, so senaraikan unsur bagi A kesatuan B. A kesatuan B maknanya A tu kita satukan saja dengan B. Okey, yang mana A dan B Okey, so this one dalam gambar rajah Venn, cikgu pun letakkan nombor kawasan 1, 2, 3, 4, 5. Okey, mana yang kawasan A? Okey, A ialah set ni kan. Okey, set ni iaitu kawasan 2 dan 3. Alright. B, yang mana kawasan B? Okey, B kat sini adalah kawasan 3 dan 4, bentuk segitiga Okey, bila kesatuan kita nak satukan dia, maknanya kita satukan yang mana? Semua kecuali yang ada 2 kali kita hanya tulis sekali sahaja. So kawasan yang mana? Kawasan 2, kawasan 3 dan kawasan 4. Itu adalah A kesatuan B. Okey, so kawasan 2, 3 dan 4 ni ialah A kesatuan B. Tetapi dia katakan apa? Prime. Dia tak say kawasan ni. Maknanya yang kita bulatkan ni tak say. Tak say kawasan 2, tak say kawasan 3, tak say kawasan 4. Jadi nak lorek macam, bukan nak lorek nak tentukan yang mana. Jadi selain daripada dia, maknanya yang ada adalah kawasan 1. Sebenarnya 1 dengan 5 ni sama kan? Dia duduk lek ni kan? Okey, takut keliru pula, cikgu buat 1 saja ni. Okey, kawasan set kat luar ni hapus Okey, jadi sebenarnya kawasan dia adalah kawasan 1. Okey, kawasan 1 maknanya kawasan luar ni. Selain daripada set
A dan B. Okey, mana yang ada unsurnya? Okey, boleh sebut kat cikgu tak? Mana kawasan A kesatuan B tapi prime? A kesatuan B tapi prime. Kawasan mana yang you nak catat? Kawasan selain pada 2, 3, 4 iaitu kawasan 1. Okey, kawasan 1. Jadi kawasan 1 apa unsur yang ada sini? Iaitu R, okey, dot R dan dot T. Jadi kat sini senaraikanlah. Unsur yang terlibat adalah R dan T. Boleh tak kelas? Jelas ke tak? Jelas. Boleh. Boleh okey. So cikgu teruskan untuk yang nombor 2. Okey, kalau nombor 2, nombor 2 J kesatuan K tapi prime. So again, so this is Venn diagram, dia ada set semester. Dalam set semester tu ada set J dan juga set K. Okey, sekarang ni kita namakan kawasan dia 1, 2, 3. Ada 3 kawasan. Sebab dia 2 set campur dengan set semester, so ada 3 kawasan. Okey, so manakah kawasan J digabungkan, disatukan dengan K? Okey, jadi J kat sini kawasan ni yang bentuk oval ni, iaitu kawasan 2. Digabungkan dengan bentuk K, K segitiga iaitu bentuk 3. Right? Jadi kalau J digabung dengan K maknanya melibatkan kawasan 2 dan 3. K. Tetapi dia nak apa? Dia nak prime. Bila prime dia tak say this two. Tak say 2, tak say 3. Maknanya kita kena rujuk kawasan 1. So kawasan 1 yang terlibat adalah, okey, berapa set dia? J kesatuan K prime. Yang terlibat adalah kawasan 1 iaitu unsurnya adalah dot 1 dan dot 4. Jadi kita senaraikan 1,4. Okey. Itu saja kan? Okey, tengok pula contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga dia gabung ketiga-tiga. Okey, jadi X kesatuan Y kesatuan Z tapi prime. Prime dia nak prime. Okey, sekarang ni kita tengok kawasan dulu. So this is a Venn diagram which is this one is set semester. So namakan kawasan ni sebagai 1, 2, okey, 3, 4, 5. Okey. So sekarang ni kita nak cari kawasan yang digabungkan ketiga-tiga. Okey, kalau ketiga-tiga maksudnya you just join semua ni kan. Okey, kalau nak tulis balik pun boleh, iaitu melibatkan kawasan 2, kawasan 3, kawasan 4 dan kawasan 5. Tu yang melibatkan gabungan semua. Okey, X digabung dengan set Y digabungkan dengan set Z. Semua ni yes berlaku. Okey, ni kalau kita gabung. Tetapi dia nak prime. Okey, bila prime maksudnya selain daripada kawasan ni. Jadi selain daripada dia adalah kawasan 1. So kawasan 1 yang terlibat adalah unsurnya dot A dan dot J. Okey, jadi X kesatuan Y kesatuan Z prime. Okey, prime melibatkan unsur iaitu A dan G sahaja. Okey. Alright, so kita teruskan the last part. Okay, the last part tak boleh bincang banyak-banyak, nanti tak ingat dan tak boleh nak buat Cikgu faham sebab awak buat sorang-sorang kat rumah. Kalau dalam kelas tak apa kan. Okay, so sekarang ni untuk the last part, okay, berkaitan dengan yang kita bincangkan sebentar tadi, this one. Okay, kalau kita faham cara nak cari, nak tentukan unsur daripada gambar rajah Venn ni, jadi senang sangat nak lorekkan rantau yang mewakili setiap set ni, iaitu kita libatkan dengan set pelengkap. Okey, contohnya kalau soalan 1 A kesatuan B prime. Okey, macam tadi juga dia ada Venn diagram. Dalam Venn diagram so ada set semester. Dalam set semester tu ada set A dan juga set B. Okey, kita namakan kawasan ni sebagai kawasan 1, 2, 3 dan 4.
Okey. So, untuk A kesatuan B, A disatukan dengan B. Okey, awak tengok kawasan A adalah kawasan 2, 3. Disatukan dengan kawasan B iaitu kawasan 3 dan 4. Jadi bermakna awak akan ambil kawasan yang mana? 2, 3, 4. Sebab 3 ni berulang Okey, berulang So 2, 3 dan 4. 2, 3 dan 4 semua kawasan A kesatuan B. A kesatuan B. Okey, tapi soalan ni nak prime. Bila prime maksudnya kita tak say 2, 3, 4. Tak boleh masuk. No entry for this area ni. Jadi yang lain tu what you have to do? Lorek. So, lorek je lah. Senang saja. Okey, jangan lorekkan kawasan 2, 3 dan 4 sahaja. Okey, dia sama je macam konsep persilangan set and then prime Cari kawasan persilangan and then prime kan dia selain daripada kawasan tu. Okey, jelas kan untuk ni 2, 3, 4 tak boleh. Okey, kalau P gabung dengan Q. P gabung dengan Q. P kesatuan Q tapi prime. Sama juga. Kena pasti set semesta 1, 2, 3. Okey, kena pasti kawasan P kesatuan Q iaitu kawasan 2 digabungkan dengan 3. So maksudnya 2 dan 3 ni no entry. Tak boleh diganggu. So yang you lorek adalah kawasan yang di luarnya. Okay, so this is the area of P gabung dengan Q and then prime. Okay, selesai. Dan akhir sekali untuk nombor 3, P gabung dengan Q gabung dengan R prime. Okay, juga sama tapi boleh je kita nak senaraikan kawasan dia 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, jadi P digabungkan dengan Q digabungkan dengan R, jelaslah sebenarnya semua ni kan. Ni ataupun kalau you nak senarai maka you kena senarai lah. P tu kawasannya 2, 3, 8, 7. Q tu adalah 3, okay, 3, 4, 5, 8 and then R adalah 5, 6, 8, 7. Tapi kalau cikgu untuk soalan yang kesatuan kalau banyak macam ni kan sebenarnya understood je. Tengok je set dia tu semua yang meliputi P, Q dan R ni maknanya kita tanda nombor ni semua kita tak say. Maknanya kita akan tanda di luar dia sebab soalan tu adalah prime. Okay, jadi tanda je lah yang kat luar selain daripada yang kita tanda nombor dalam set P, Q dan R. Okay, bila lorek ni juga dalam exam kena lorek guna pensel dan juga pemaris dengan jelas. Okay, jangan lorek pakai pen sebab kalau silap tu susah nak betulkan. Alright. Okay, so itu sahajalah sebenarnya yang cikgu nak bincangkan iaitu konsep pelengkap bagi kesatuan set. Okey. Jadi ada nak tanya apa-apa tak? Boleh faham? Faham. Faham kan? Rais nak jawab sama orang lain ni. Faham ke tak? Asfar faham tak Asfar? Faham. Okay, very good. Okay, so cikgu harap lepas ni buat latihan modul ada 2 muka surat sahaja Okay, lepas habis hari ni and then next class kita akan sambung the last part lah gabungan operasi set. Okay, so itu sajalah yang cikgu nak kongsikan hari ni. Okay, semoga semua pelajar yang saya sayangi faham dan boleh